Yang paling saya terasa ialah orang yang hantar surat dekat saya, postcard. Postcard ni datang dari hospital, datang dari penjara. Saya membaca postcard dia. Ustaz, saya adalah banduan akhir dan akan dijatuhi hukuman gantung pada sekian-sekian. Hasrat terakhir saya ialah untuk menemui Ustaz. Boleh tak Ustaz jumpa saya di penjara? Saya pi tuan-tuan. Dia nak kena gantung. Nak kena gantung tuan-tuan. Oi, nak mati dah besok ni. Saya pi jumpa. Nak jumpa dengan orang yang nak mati besok. Kalau Allah izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul arshil karim. Bismillahil kabir, a'udzu billahil azim min kulli syarri arkin na'arin wa min syarri harin nar. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul arshil karim. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Qala khruj minha mad'uman madhura laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahsabuhum ayqadhan wa hum ruqud wa nuqallibuhum zatal yamin wa zatal shimal wa qalbuhum basitun zira'ahi bil wasid law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara wa la mulita minhum ru'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizq wa ziyadatan fil ilm wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Tak ada yang saya nak sentuh panjang-panjang pun malam ni tuan-tuan. Yang saya nak sentuh sikit saja sebab kita datang pun nak makan kan. Ya Kak Leha? Betul kan. Jadi tak nak ganggu tuan-tuan nak makan. InsyaAllah saya sentuh beberapa perkara yang simple sahaja. Mudah-mudahan ada keberkatan, ada kebaikan. Program yang dianjurkan oleh kantin Gombak di Poh Gombak pada malam ni insyaAllah. Baik. Yang pertama, doa apa yang Ustaz baca tadi? Yang pertama, doanya saya bacakan doa Rejab. Sebab malam ni malam 1 Rejab, permulaan kepada Rejab, maka akan diajar dan dibacalah kepada kita tentang doa tadi. Ya Allah, berkatilah kami di dalam bulan Rejab, berkatilah kami dalam bulan Sya'ban, dan panjangkanlah umur kami, mudah-mudahan sampailah kami di dalam bulan Ramadan. Baik, maka ada orang yang mengamalkan hadis ini. Bila masuk saja Rejab,
dia akan baca doa ini. Ada yang kata hadis ini adalah hadis dhaif. Maka dengan sebab adanya kata dhaif, ada yang kata boleh beramal, maka sekarang orang dah jadi keliru dah. Nak baca ke tak nak baca ke hadis ni, doa ni. Baik. Hadis dhaif adalah hadis yang boleh diamalkan. Dia bukan hadis palsu. Yang menjadi masalah pada kita ialah setengah orang dia belajar dhaif adalah palsu. Maka dengan sebab palsu dia pun ajar kata pada orang semua adalah palsu, tak boleh pakai. Memang hadis palsu tak boleh pakai. Tapi hadis yang kita bacakan itu ialah dhaif. Dhaif boleh diamalkan untuk menjadi suatu amalan. Tetapi bukan berhujah untuk hukum. Nak dijadikan sebagai hukum, maka kita tak pakai hadis dhaif. Tetapi mengambil iktibar, mengambil inzar. Sebab hadis itu ulama pun tak berani cakap dia palsu. Dia cuma dhaif sebab ada perawi-perawi yang diragui. Itu sahaja. Tetapi daripada segi makna, daripada segi maksud, daripada segi matan, hadis itu adalah betul. Tak bercanggah dengan hadis-hadis yang lain. Yang menjadi kekeliruan kepada kita ialah bila ada orang cakap doa tadi palsu. Mana ada doa palsu melainkan doa yang mungkar. Doa nak minta orang lingkup, doa nak musnahkan orang. Doa ni doa yang baik. Ud'uni astajib lakum. Ya Allah, berkatilah aku dalam bulan Rajab, berkatilah aku dalam bulan Syaban, dan panjangkan umur aku sehinggalah Ramadan. Jadi daripada segi matan, hadis itu, doa itu tidak menjadi langsung masalah. Cuma daripada segi dhaifnya. Dan saya sebutkan, dhaif bukannya palsu. Dhaif boleh diamalkan tetapi tidak boleh dijadikan sumber hukum. Hanya dijadikan sebagai amalan yang tidak diletakkan hukum dalam dia. Jadi tuan-tuan nak beramal dengan doa ni, silakan. Bila nak start baca doanya? Start malam tadi lah lepas maghrib. Maka kita dah baca dah. Sampai bila Ustaz? Besok, lusa, tunggin, sampai bulan Syaban bacalah. Sehinggalah kita minta pada bulan Ramadan, mudah-mudahan umur kita panjang, dapat bertemu dengan Ramadan. Baik, yang kedua. Doa apa yang saya bacakan tadi? Baik, doa yang saya bacakan tadi adalah satu doa, satu kalimah zikir yang sangat bagus kalau tuan-tuan boleh hafal, tuan-tuan boleh amalkan. Misalnya kita ni duduk dalam kedai ni, kita berniaga, minta mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan rezeki yang baik, kesungguhan yang baik. Baik, kita duduk di sini, mudah-mudahan Allah jadikan kita bersatu hati. Kita minta supaya Allah jaga, Allah berikan kebaikan, kita ada hajat yang besar, kemurahan rezeki. Yang kedua, kalau tuan-tuan ada hajat yang besar, sebelum tuan-tuan berdoa, sebelum tuan-tuan mulakan baca doa, saya selalu tuan-tuan ajak orang baca doa ni. Jadi tuan-tuan malam ni, yang mana ada nak rakam bacaan doa saya ni, rakam. Nanti balik amal baca. Senang je tuan-tuan. Baca doa ni dulu, baca kalimah ni dulu, kemudian baru tuan-tuan berdoa, insya-Allah. Doa apa Ustaz? Tuan-tuan nak masuk sini, selagi nak cross keluar pun susah. Saya nak cross keluar tu pun saya baca doa ni. Mudah-mudahan boleh. Sampai hak mana saya baca? Nak cari parking penuh Ustaz. Bacalah tuan-tuan, sekali lagi ada kosong parking tu. Jadi yakin, insya-Allah Allah tolong kita. Bila tuan-tuan ada satu hajat, baca doa ni dulu, baca ayat ni dulu, barulah tuan-tuan doa. Baik, sekarang tuan-tuan ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah
Al-Azimul Halim. La ilaha illallah. Rabbul Arshil Azim. La ilaha illallah. Rabbus samawat wa rabbul ard wa rabbul arshil karim. Alhamdulillah. Boleh ulang balik Kak Sung? Gelak Kak Sung tuan-tuan. Jadi Kak Sung dah rakam, Kak Leha dah rakam, balikkan, tulis pelan-pelan. Baca doa ni, hafaz di mulut, insya-Allah amalkan. Baik, yang ketiga. Apakah doa yang saya bacakan tadi? Doa yang saya bacakan tadi, tuan-tuan, zaman kita ni, nak berjalan pun kena pakai face mask. Nak semayang di masjid pun disuruh pakai. Ada setengah orang yang pakai face mask, nak terjun laut. Mandi di laut pun dia pakai face mask. Menong kita tengok tuan-tuan. Macam-macam hari ni. Apakah benda yang paling takut sekali sekarang? Macam saya lah. Bulan lepas saya balik umrah. Berapa ramai yang balik umrah batuk, demam. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang kita ni semangat nak pakai jubah. Balik dari umrah, maklumlah. Bila pakai jubah ke masjid, Tok Imam masjid nampak kita. Allah, Tuan Haji baru balik Ji. Ya, baru balik semalam. Haji jadilah imam Ji. Ambil berkat orang balik umrah. Haji jawab apa? Tak apa. Saya, bagilah Tuan Imam lah imam. Saya tak boleh. Itu pakai jubah dah kemas dah tu. Jubah biasalah. Ambil berkat Haji. Apa cara yang paling mudah kalau tuan-tuan tak nak jadi imam? Senang je jawab dia. Saya COVID. Mana faham? Tak faham sudah. Dengan Tok Imam, Tok Siak lari balik tuan-tuan. Jadi bukan susah. Cakap je COVID, selesai masalah. Jadi akak-akak di sini, kalau ada yang demam, kalau ada yang selsema, kalau ada yang hidung tersumbat, kalau badan kita panas je tuan-tuan, makan ubat pun tak lega ni, Panadol pun tak jalan. Baik, selsema je. Sampai susah nak jumpa dengan orang. Kadang-kadang migrain, kadang-kadang berhingus, kadang-kadang resdung. Baik, doa tadi saya dah masukkan di dalam doa yang mula-mula saya baca. Baik, cara dia apa? Paling simple. Tuan-tuan ambil habatus sauda. Ambil habatus sauda, tuan-tuan letak dalam kuali. Maka tuan-tuan goreng dia tanpa minyak. Bagi dia panas. Sehinggalah bila habatus sauda tadi panas, agak-agak 5-10 minit, tuan-tuan ambil dan tuan-tuan simpan dalam bunjut kain. Jadikan bunjut dan tuan-tuan sedut bau dia. Tuan-tuan letak di hidung tuan-tuan, sedut. Itu kegunaan habbatus sauda. InsyaAllah hidung tuan-tuan yang tersumbat, tuan-tuan yang demam, tuan-tuan yang sesema tadi, dengan habbatus sauda. Apa doa dia? Baik, sekarang ikut saya baca doa dia. Simple saja. Baik. Bismillahil kabir. A'udzu billahil azim. Min kulli syarri irqin na'arin wa min syarri harrin nar. Lagi sekali. Bismillahil kabir. A'udzu billahil azim. Min kulli syarri irqin na'arin wa min syarri harrin nar. Baik, itu doa untuk demam, doa untuk selsema, doa tuan-tuan yang di sini ada masalah resdung.
ada masalah bersin, ada masalah batuk ustaz, tak tahu ustaz, mereka suruh saya buat test, COVID test lah apalah, baca doa ni, amalkan habbatus sauda tadi, insya-Allah Allah bantu kita. Baik, doa apa yang saya baca keempat tadi? Doa apa yang saya baca? Baik. Saya baca tadi satu ayat di dalam Al-Quran. Dan saya tengok tadi tak ada siapa bila saya baca di sini. Tak ada siapa yang menjerit. Kak Som pun tak menjerit. Tak ada yang pengsan. Tak ada yang gelisah. Okey semua. Maka Alhamdulillah. Itulah satu ayat yang saya try test. Kalau siapa-siapa di sini yang ada gangguan. Ayat yang saya baca tadi dia dah menjerit dah. Kalau tuan-tuan di sini ada saka, ada maka, bila saya baca tadi, pengsan dah. Tapi di sini semuanya elok. Fresh orange dah 2 gelas dah minum. Nasi goreng masuk 2 pinggan dah ustaz. Maknanya tuan-tuan tak ada saka untuk nenek. Tuan-tuan ada saka mentega darah aja tuan-tuan. Allahu Akbar. Janganlah sikit-sikit saka, sikit-sikit saka. Tak boleh tidur malam, saka. Tak boleh berbisnes, saka. Sakit gatal-gatal, saka. Malam-malam orang ketuk pintu, saka. Kesian di tepi tenahnya saka pula tuan-tuan. Baik, jadi ayatnya tuan-tuan, kalau ada masalah gangguan dan sebagainya, tuan-tuan bacalah ayat yang saya bacakan tadi. InsyaAllah, ambil pada air, bacakan dia, tuan-tuan minumlah. Sapulah muka. Kalau tengok anak kita ni lain macam dah ni. Suami kita pun dah tegak semacam mata terbeliak dah ni. Maka tuan-tuan ambil daripada surah Al-A'raf. Balik rumah, buka surah Al-A'raf. Ayat yang ke-18. Tuan-tuan boleh buka. Tuan-tuan hafaz baca. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah pelihara. Baik. Dan yang keseterusnya. Yang saya bacakan tadi pada tuan-tuan adalah kereta saya nun di belakang. Nun di belakang. No. Jauh. Jadi rumah tuan-tuan nun di belakang nu jauh. Rumah ditinggalkan. Kereta ditinggalkan. Tuan-tuan nak Allah Ta'ala pelihara harta benda kita. Ni tambah-tambah orang yang meniaga ni. Kadang-kadang tuan-tuan manusia ni ada sifat dengki. Ada benda tak seronok, dia cari jalan. Macam mana nak curi barang. Macam mana nak jadikan orang sakit. Macam mana dia nak pecah rumah. Macam mana dia nak pecah kereta. Kadang-kadang ada orang luar jahat datang. Nak buat jahat, nak buat khianat pada kita. Jadi saya minta pada tuan-tuan, baca ayat ni. Kadang-kadang orang dengki pada kebahagiaan rumah tangga kita. Dapat suami yang baik, dapat isteri yang solehah, ada orang dengki. Bagaimana dia nak menceraikan kita, suami isteri. Ada yang tak seronok bila tengok pekerjaan kita bagus. Pendapatan kita Alhamdulillah. Rezeki kita bagus. Ada orang yang cuba cari jalan macam mana nak letakkan pasir dalam periuk nasi kita. Maka tuan-tuan amalkan ayat yang berbunyi, وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودًا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. Daripada surah Al-Kahfi ayat yang ke-18. Jadi tuan-tuan boleh buka surah Al-Kahfi, jadikan amalan. Bila parking kereta tadi, sebelum kunci, baca وَتَحْسَبُهُمْ. Keluar rumah tadi, kunci pintu pagar, وَتَحْسَبُهُمْ. Nak tidur malam nanti, وَتَحْسَبُهُمْ. Janganlah baca وَتَحْسَبُهُمْ saja, bacalah sampai habis. Ni duk وَتَحْسَبُهُمْ, pecah juga ustaz. Tadi bacanya sikit, وَتَحْسَبُهُمْ. Ustaz yang cakap tadi, وَتَحْسَبُهُمْ. Saya suruh baca sampai habis. Cuma saya baca permulaan supaya tuan-tuan senang cari. Dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-18. Baik.
Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, ada 4-5 hajat. Saya bacakan doa tadi, mudah-mudahan Allah Ta'ala makbulkan. InsyaAllah sebelum berakhir program kita nanti, saya akan bacakan lagi 2-3 doa yang tuan-tuan boleh bawa balik, yang tuan-tuan boleh kongsikan untuk faedah kebaikan kita semua. Baik, perkara yang kedua yang saya nak sentuh pada kali ini tuan-tuan, iaitu dalam kehidupan kita ada 4 perkara yang akan menimpa kita. Dalam sehari-seharian kita, 4 perkara ini mesti berlaku. Jangan siapa katalah, Ustaz, saya tak dapat 4 benda ni, Ustaz. Dapat. Budak yang baru lahir pun dapat. Kita yang dah lama hidup ni pun dapat, tuan-tuan. Dan kita takkan lari daripada 4 perkara ini. Yang pertama, apakah yang kita akan dapat? Yang pertama yang kita dapat ialah nikmat. Allah Ta'ala akan bagi nikmat pada kita. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kamu ingat kepada aku akan ingat kepada kamu. Dan bersyukurlah kamu dan jangan kamu kufur kepada aku. Baik tuan-tuan, apa makna ingat pada Allah? Makna ingat pada Allah ialah buat ibadat. Mengingati Allah dengan cara melakukan ibadat, maka Allah Ta'ala akan ingat pada kita. Yang jadi masalah ni tuan-tuan, kita ni sibuk kerja, tak ingat Tuhan. Ini cabaran kita ni. Cabaran kita ialah sibuk bekerja, lupa nak sembahyang. Sibuk sangat. Yang ni salah ni tuan. Allah Ta'ala bagi nikmat kepada kita. Nikmat duduk dalam negara Malaysia ni. Sampai boleh buat ceramah, tempat makan. Tak habis masjid, tak habis surau, tempat makan membuat ceramah. Astaghfirullahalazim. Allahu Akbar. Saya dah berceramah 34 tahun, tuan-tuan. Saya dah lama dah hidup, 34 tahun dah berceramah. Tua dah. Allahu Akbar. Berapa banyak dah negara yang saya pergi. Saya tak pernah, tuan-tuan, ceramah di tempat macam ini, di negara lain. Nak ceramah di masjid pun susah. Ada satu negara orang putih, saya pergi ceramah. Dia kata, Ustaz, kami benarkan awak berceramah, tapi tak boleh ceramah bab agama. Itu nak ceramah bab apa? Bab kesihatan ke apa ke? Astaghfirullahalazim. Bayangkan tuan-tuan, tak boleh ceramah agama, kena ceramah bab lain. Lah, jangan kita jadi macam negara-negara lain, tuan-tuan. Susah. Ya, kita pun tengok, saya pun 2-3 menjak ni tengok macam susah je kita nak ceramah ni. Okey. Saya senang je, tuan-tuan. Kalau agak-agak tak boleh ceramah, saya menyanyi je dah. Suara pun boleh tahan, apa masalah, tuan. InsyaAllah saya tengah duk buat lagu dengan KRU ni. Ada 10 lagu kat Song. Lagu-lagu lama diberikan nafas baru, diberikan lirik baru. Lagu apa Ustaz? Oh, macam-macam lah. Okey. Kan laku keseorangan, kenangan pun datang menjelma lagi terbayang. Saat-saat yang manis ketika bersama dahulu, tak tertahan menanggung rindu di saat kau berjauhan dariku. Wajahmu selalu datang menjelma, membuat teguhnya cintaku. Oh sayangku, hulurkan tanganmu, bersama kita bergandengan berdua menuju arah bahagia, melalui liku-liku kehidupan pahit manis kita hadapi bersama. Semoga
kita berdua bahagia. InsyaAllah saya masuk ke Gawagansa, insyaAllah tuan. Bukan senang ni ustaz masuk ke Gawagansa tuan. Jadi Allah Ta'ala bagi pada kita nikmat. Nikmat duduk di Malaysia, nikmat hidup. Allah Ta'ala bagi kita nikmat Islam. Allah Ta'ala bagi kita nikmat sehat. Allah Ta'ala bagi kita hari ini nikmat keluarga, nikmat dapat suami, nikmat dapat isteri, nikmat ada kenderaan, nikmat ada cowai. Cowai yang tekat air. Sekejap sejuk, kejap panas, semuanya ada. Dia tulis itu cowai. Saya ikut bahasa baku cowai. Allahu Akbar. Maka bila kita dapat nikmat, apa yang kita kena buat? Yang kita kena buat ialah syukur. Sebab tu bila kita bersyukur, bukan hari ni lepas makan, Alhamdulillah dapat nikmat. Alhamdulillah tu lafaz. Bersyukur itu ialah tambahkan ibadat. Bersyukur itu banyakkan ibadat. Bersyukur itu ialah hebatkan lagi ibadat. Sebab apa? Sebab kita dapat nikmat. Bila kita banyakkan ibadat, nanti Allah Ta'ala akan tambahkan lagi nikmat pada kita. Ini nombor satu. Allah Ta'ala bagi kita nikmat. Yang kedua, apa yang kita jumpa sehari-hari? Yang kita jumpa sehari-hari ialah bala, musibah, masalah. Duduk atas kursi. Kursi itu lembek pula kaki dia. Terpeleot kaki dia, terduduk di bawah kita. Terduduk ke bawah. Aduh, patahlah punggung aku. Kamulah ajak aku datang, kata dia. Kalau aku duduk di rumah, tak adanya aku patah kaki, kata dia. Oi, Tuhan bagi musibah, tuan-tuan. Ada orang yang musibah. Dia datang sini, tuan-tuan. Orang yang hantar makanan bawa klepot. Bawa mi klepot, jalan-jalan-jalan, terkelepot kaki dia. Timpa dekat muka kita. Allah, masaklah muka tu. Muka ni tuan-tuan ni, masak ni. Masuk wat. 3 hari ni tuan-tuan. Kawan kita main ziarah. Oi Din, muka engkau dah masak Din. Ini kalau cicah dengan kuah asam, air asam cantik ni. Oh, habis ni tuan-tuan. Tu nama dia musibah. Tuhan dia uji kita. Allah Ta'ala dia akan uji. Kadang-kadang ujian dia bagi pada kita, ujian perjodohan. Bercerai. Kadang-kadang ujian Allah Ta'ala bagi pada kita rezeki. Hilang di tempat ini. Tak ada pendapatan. Kadang-kadang Allah bagi pada kita musibah sakit. Kadang-kadang Allah bagi kita musibah lapar. Musibah ketakutan. Nun, ada di Kuala Pilah sekarang. Malam-malam mau ketuk pintu. Malam-malam ketuk pintu. Bukan satu rumah. Berbelah-belah rumah satu malam. Takut. Ada orang kata, Ustaz, apa takut? Buka lah. Awak pindah lah Kuala Pilah. Buka pintu tu. Buka tak ada orang. Tutup ketuk. Datang dari mana? Tu nama dia hatu ketuk. Nama dia tuan. Dia tak ada kerja. Ketuk pintu je kerja dia. Allah. Tuan-tuan, insya-Allah. Tadi saya baca dah. Kalau rumah tuan-tuan dah orang ketuk, baca tadi. Surah Al-A'raf ayat 13, ayat 15, ayat 18. Baca. Surah Al-A'raf. Juzuk yang ke-8 tadi. Dengar je ketuk. Macam yang berlaku sekarang ni, heboh sekarang ni. Baca ayat tadi. InsyaAllah Allah pelihara kita. Sampai ke subuh ketuk. Tak buka-buka. Rupanya mak datang. Tuan. Zalim betul tuan. Sampai mak tu tidur depan pintu. Kenapa tak dibuka Sob? Aku datang pukul 11 malam Sob. Ingat ke hantu mak? Sikit-sikit hantu. Sikit-sikit hantu. Jadi tuan-tuan, bila hidup kita ditimpa dengan musibah, apa yang kita kena buat? Bila hidup kita diuji, apa yang kita kena buat? Sabar. Sabar. Selepas hujan akan datang pelangi. Selepas ribut, cuaca akan tenang.
Selepas berlaku sesuatu akan datang nikmat yang lain. Sabar. Jangan putus asa. Ini hidup 28. Rumah tingkat 28. Bila ada masalah terjun. Tak ada kerja, Ustaz. Ada orang yang nak bunuh diri, terjun dekat sungai. Dia cari jambatan, dia terjun dalam sungai. Elok nak terjun, ada buaya timbul, nganga macam tu. Tak jadi terjun dia. Padahal niat dia nak bunuh diri. Apa masalahnya? Terjun je lah. Kan dah ada buaya di bawah. Kalau dia ngap, tinggal ngap. Lagi cepat matinya. Jadi akak-akak, abang-abang, bila kita ada masalah, simpan dalam jiwa kita. Masalah ini nak menghapuskan dosa. Masalah ni nak menaikkan darjat. Masalah ni nak memberikan kepada kita pahala. Nak menghapuskan dosa. Masalah yang datang pada kita ni kadang-kadang memberi pelajaran pada kita. Untuk orang lain ambil iktibar. 2 tahun lepas, tuan-tuan, saya kena penyakit. Saya kena penyakit kulit yang dahsyat, tuan-tuan. 2 tahun lepas. Allah uji sungguh. Habis badan ni. Masuk keluar hospital. Sampai doktor nak mencadangkan penyakit saya tu dengan nama sindrom Kazim. Sindrom Kazim? Allah, nasib baik dia tak bubuk 19. Saya kata tak payahlah doktor. Kalau bos surau Kazim, manislah juga. Masjid Al-Kazimiyah. Elok juga. Awak didapati terkena penyakit sindrom Kazim. Allahu Akbar. Tak payahlah. Sebab dia pun tak tahu penyakit ni penyakit apa. Tapi saya relax. Relax ya tuan-tuan. Tak ada apa. Ada yang kata saya kena penyakit katak puru. Habis badan ni. Jalan. Mandi sakit. Semayang sakit. Ambil wuduk sakit. Biasalah. Allah nak bagi benda lain. Betul tuan-tuan. Tak lama bila saya sakit. Saya dapat 3 kerusi roda. Saya dapat 3 wheelchair. Saya dapat kerusi yang cah elektrik. Pakai bateri boleh berjalan. Saya dapat kerusi wheelchair daripada Siti Nurhaliza. Jadi akak-akak kalau nak dapat kerusi daripada dia, minta sakit insya-Allah. Minta sakit kulit insya-Allah. Saya dapat rawatan yang terbaik daripada hospital. Daripada Institut Kajian Penyakit datang cek penyakit saya. Alhamdulillah. Ada seorang lawyer, dia jumpa dengan satu doktor pakar, awak ubat Ustaz Kazim sampai dia sihat, tanggung beres, aku bayar, kata dia. Wah, banyaknya manfaat tuan-tuan. Bagus pula sakit ni. Kemudian saya dapat handphone. Datang orang melawat saya, ni handphone. Handphone ni hadiah ni. Handphone siapa Ustaz? Ustaz Ebik Liu ni. Nah Ustaz, tak ada apa nak bagi dekat Ustaz. Allah sayang Ustaz. Sayang pun sayang lah. Saya buang halaman, saya pakai ni pula tuan-tuan ni. Jadi akak-akak abang-abang kalau rasa nak handphone baru, minta sakit. Sabarlah sikit. Yang paling besar Tuhan bagi bila pengarah filem datang. Ustaz, kami nak buat filem tentang Ustaz. Filem ni cerita tentang Ustaz Kazim saja. Ustaz nak? Boleh. Mana ada orang buat filem tentang Ustaz, biografi Ustaz jadi filem. Saya yang pertama di Malaysia. Saya draftkan skrip, saya bagi pada dia orang buatkan skrip, mesyuarat, bincang. Setuju tak setuju? Setuju. Ustaz boleh berlakon? Dah tua. Tak payahlah. Cari orang muda lah untuk berlakon. Tapi saya cakap kena cari orang yang muka iras-iras saya. Siapa Ustaz? Zul Arifin. Ambil dia, pegang watak saya, Ustaz Kazim. Pengarah tu tengok muka saya tu. Dia ni sihat ke tak sihat tuan-tuan? Lah tuan-tuan. Saya jadi hero. Zim ala Kazim tuan-tuan. InsyaAllah.
Akan keluarlah filem ni tuan-tuan. Tunggu habis Merdeka Awang tu tuan-tuan. Merdeka Awang lah, Inspektor Ali lah nak terbit ni. Macam-macam tuan-tuan filem ni. Hak saya tunggu giliran. Siapa hero? Saya lah hero. Betul tak? Betul. Masya Allah. Ni pengarah tu tanya kat saya, Ustaz, siapa yang boleh pegang watak isteri Ustaz dalam filem ni? Ustaz nak cadang siapa? Saya tak kisah bos. Rita Rudaini pun okey. Orang rumah saya kata, Rita Rudaini tak apa abang, mama ambil cuti 2 minggu ikut abang aja. Tak percaya kat saya tuan-tuan. Astagfirullahalazim. Filem tu dah siap dah. InsyaAllah, alhamdulillah, filem ni pelakon-pelakon dia tutup aurat. Filem ni tuan-tuan tak ada pegang-pegang. Saya dalam filem ni saya pegang baca Quran. Saya sedang baca Quran, tiba-tiba saya muntah darah. Itu kejadian yang betul berlaku. Tapi difilmkan balik. Sedang duk baca Quran, muntah darah. Habis Quran tu dengan darah saya. Dalam hidup saya yang betul, isteri saya pegang saya sebab saya rebah. Abang, saya rebah jatuh. Dalam filem tu, saya baca Quran. Isteri saya tak pegang saya. Dia tengok aja. Abang, tuan. Sebab tak boleh pegang. Mana ada kita bila tengok suami rebah, isteri rebah, tengok aja. Leha, mana ada tuan-tuan. Tapi dalam filem tu jadi. Betul-betul tak logik tuan-tuan. Tapi nak buat macam mana? Saya kata boleh berlakon, pegang tak boleh, duduk rapat-rapat tak boleh. Ni. Masya Allah tuan-tuan. Bila orang kata dekat saya katak puru, saya kata kenapa aku tak ubat penyakit aku dengan pria katak? Kenapa aku tak ubat penyakit aku ni dengan susu kambing? Akhirnya tuan-tuan, lepas saja ni tuan-tuan, saya kata buat pria katak campur susu kambing. Akhirnya sekarang jadi kopi ala Kazim sekarang. Yang tengah duk viral sekarang ni. Rupanya bila sakit, Allah nak bagi benda lain. Jadi akak-akak kalau nak viral, minta sakit. Sekarang saya pergi ke highway, saya duduk dalam kereta, saya tengok billboard tepi jalan. Rasa macam kenal pakcik ni tuan-tuan. Saya lah tu. Mula-mula tuan-tuan, saya tidur dalam kereta. Saya terjaga. Saya tengok signboard tu. Rasa macam kenal pakcik ni. Oi, Masya Allah tuan-tuan. Sebab tu, bila kita sakit, relax. Tak payah kelang kabut. Sabar banyak-banyak. Ada benda lain yang Allah akan bagi. Dan kita kena faham bahawa hidup kita tidaklah ceria sentiasa. Ada masalahnya diuji. Hidup tidak selalunya indah. Langit tak selalu cerah. Suram malam tak berbintang. Itulah lukisan alam. Begitu aturan Tuhan. Jadilah rumput yang lemah lembut. Tak luruh dipukul ribut, bagai karang di dasar lautan. Boleh sambung? Tuan-tuan. Yang ketiga, apa yang akan kita jumpa pada setiap hari? Ibadat. Tadi kita maghrib, tadi kita isyak. Besok yang mana rajin, dia nak puasa 1 Rejab. Dia nak gabungkan sekali dengan hari Ahad 2 hari. Gabung sekali dengan hari Isnin. Ada yang nak puasa tak mau 1 Rejab, dia nak ambil puasa Isnin dan Khamis bulan Rejab. Silakan. Ada yang nak ambil puasa awal, ada yang nak ambil puasa tengah, ada yang nak ambil puasa hujung. Silakan. Ada yang nak ambil puasa putih, puasa tengah-tengah bulan. Silakan. Kita akan jumpa ibadat. Tak lama lagi kita akan jumpa Ramadan. Kita akan jumpa fitrah. Kita akan jumpa iftar. Kita akan jumpa dengan sahur. Kita jumpa tarawih. Kita jumpa dengan tadarus. Setiap hari ibadat kita akan sampai.
maka ambillah ibadat, buatlah ibadat. Sebab apa? Sebab itu adalah bekalan kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Bersyukurlah kita boleh ibadat. Tuan-tuan, 2-3 hari ni saya banyak ziarah orang. Ada yang operate di belah kepala ni. Dibelah kepala. Dah tak sedar. Mata ya duk kelip, tuan-tuan. Tanya dia, sedar abang, kenal tak saya ni? Jawab pun tidak, apa pun tidak, mata je kelip. Sian, tuan-tuan. Ada yang saya pergi ziarah, masuk tiup ikut hidung. Minum susu ikut hidung, makan. Allah siksanya, tuan-tuan. Saya, kegemaran saya, hobi saya, tradisi saya, tabiat saya ialah ziarah orang sakit. Siapa sakit pun bila saya tahu, saya akan pergi. Ada yang orang telefon, Ustaz, saya dari hospital, anak saya kanser. Dia nak tengok Ustaz. Boleh tak Ustaz datang? Boleh. Saya pun pergi, dia nyembang dengan dia, pegang dia, baca doa dia. Budak kecil. Saya kata, okey, kalau dah jodoh, tahu? Kalau dah jodoh, tahu? H1R tahu? Tahu? Oh, semuanya tuan-tuan. Okey, Ustaz nak balik dulu. Dia pun bye-bye. Saya pun doa kat dia. Bila saya sampai dekat Kuala Kangsar, nak pergi ke Gerik, mak dia telefon. Hospital telefon. Ustaz, adik tadi baru meninggal dunia. Allah. Yang ni banyak, tuan-tuan. Ada satu orang datuk. Dia duk ikut kuliah saya. Isteri dia call. Ustaz, datuk dah nazak. Boleh tak datang tengok? Bila saya pergi ziarah dia, buka mata dah. Nyembang dengan dia, cakap dengan dia, doa dengan dia, pegang tangan dia, genggam tangan dia. Saya turun ke hospital, isteri telefon, Ustaz, datuk meninggal lah. Allah. Terasa, tuan-tuan. Yang paling saya terasa ialah orang yang hantar surat dekat saya, postcard. Postcard ni datang dari hospital, datang dari penjara. Saya pun baca postcard dia. Ustaz, saya adalah banduan akhir dan akan dijatuhi hukuman gantung pada sekian-sekian. Hasrat terakhir saya ialah untuk menemui Ustaz. Boleh tak Ustaz jumpa saya di penjara? Saya pi, tuan-tuan. Dia nak kena gantung. Nak kena gantung, tuan-tuan. Oi, nak mati dah besok ni. Saya pi jumpa. Nak jumpa dengan orang yang nak mati besok, kalau Allah izin. Muka dia relax, tenang. Saya tanya, tak makan ke? Tak nak minum apa-apa? Nak mati, tuan-tuan. Nak minum apa? Cuba tuan-tuan, nak mati pukul 11 ni. Nak minum apa, tuan-tuan? Dek, 3 layer, dek. Tak mau dah. Aku duk fikir kapan 3 layer ni. Duk fikir air 3 layer. Nukai kapan 3 layer tak? Allah, tuan-tuan, oh, dia peluk saya, dia cium saya lah. Ya Allah, nak mati besok. Insaf saya, tuan-tuan. Aduh. Orang yang saya sebut tadi, tuan-tuan, ada yang tak boleh nak buat ibadat sebab akal dah tak ada. Ada yang tak boleh nak buat ibadat dengan sempurna sebab badan tak sihat. Dan ada yang Allah Ta'ala jemput, dah stop ibadat dia. Jadi tuan-tuan, kita yang masih sihat, jom kita buat ibadat. Kita yang masih sihat, jangan culah, jangan malah buat ibadat. Syukurlah kita boleh buat ibadat sekarang. Dan yang terakhir, tuan-tuan, yang keempat, yang kita akan dapat pada setiap hari ialah maksiat. Ibadat lawannya maksiat. Maksiat lidah, maksiat tangan, maksiat kaki, maksiat ni, ubun-ubun.
Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Baik. Cuba tuan-tuan tengok. Pergerakan semula jadi. Bila tuan-tuan ada masalah, tuan-tuan duduk berfikir, tangan tuan-tuan di mana? Ini orang ada masalah ni. Nampak? Kalau kita tersilap, bila kita sedar yang kita tersilap, apa kita buat? Nampak? Bila tuan-tuan tersalah dan kita pula dibagi tahu yang awak tu tersalah, kita malu-malu alah, apa kita buat? Nampak? Kita ni fikir masalah orang, masalah anak menantu, pening. Nampak tu, pening. Kita kalau geram sangat, kepala hantuk kat dinding. Baik. Kenapa yang kita hari ni bila buat macam tu? Sebab di sini, daripada sini sampai ke bahagian atas, nama dia nasiyah dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu, nama dia ubun-ubun. Ubun-ubun. Daripada sini naik ke atas ni ialah ubun-ubun. Kata Allah, kalau kamu tak berhenti daripada berbuat benda yang jahat, kami akan tarik ubun-ubun kamu di hari kiamat. Dicampak ubun-ubun kamu. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Ubun-ubun yang berdosa, ubun-ubun yang berdusta, ubun-ubun yang buat salah. Maknanya tuan-tuan, ubun-ubun ini, tempat ini adalah tempat Hari ini baru kita kaji. Kenapa Allah sebut ubun-ubun? Rupanya nak buat jahat, di sini berfikirnya. Ni, sini ni. Tangan cuma buat mencuri, di sini hantar dia. Kaki melangkah, di sini yang rancang dia. Tuan-tuan tengok orang mengumpat, di sini berfikir. Sebab tu kata Allah, di sini ni kena bagi baik. Otak bahagian depan ni kena bagi baik. Macam mana cara nak bagi baik? Caranya ialah letakkan dia di bawah sekali, lebih bawah daripada punggung. Nama dia sujud. Sebab tu bila kita sujud, ubun-ubun di bawah, punggung di atas. Tunduklah ubun-ubun kau pada Allah. Nama dia sembahyang. InsyaAllah orang yang sembahyang terpelihara dia daripada maksiat. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Sembahyang mencegah kemungkaran. Kenapa hari ni orang buat mungkar? Jawapan dia senang, sebab jarang sembahyang. Kenapa hari ni kita berfikir nak buat jahat? Jawapan dia senang, awak tak sembahyang. Kenapa suami kita hari ni jadi macam ni? Jawapan dia senang, dia jarang sembahyang. Kenapa anak kita degil dengan kita? Jawapan dia senang, kita jarang suruh dia sembahyang dan dia pun takkan sembahyang. Sebab tu tuan-tuan, otak ni kena bagi baik. Cara nak bagi baik, rendahkan ubun-ubun. Bagaimana cara nak rendahkan ubun-ubun? Caranya ialah sembahyang. Caranya solat betul-betul atas lantai. Ubun-ubun itulah pijak kapet. Cuba tuan-tuan tengok kapet di masjid. Orang keluar tandas, masuk masjid. Orang keluar kereta, masuk masjid. Dia pijak atas kapet, dia pijak atas kapet. Kapet yang dia orang pijak itulah yang kita letakkan dahi kita. Sejadah yang orang lain pakai, kita letak dahi kita. Tuan-tuan pergi semayang di highway, tumpang sejadah highway, busuk ke lagi sejadah tu. Oi, bau dia mencengkam jiwa. Macam-macam orang sujud atas sejadah, dengan kita pun sujud. Menghinakan diri kita supaya hilang sombong, hilang belagak, hilang takabur. Memperbanyakkan solat. Jadi tuan-tuan, 4 benda ini mudah-mudahan kita dapat iktibar. Jadi saya nak ajak tuan-tuan malam ni
Sama-sama kita berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Mula-mula saya nak ajak tuan-tuan zikir. Saya rasa tuan-tuan ni boleh ingat lagu ni. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Segala pujian hanya untukmu. Baik, lagi sekali. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Okey, serentak sama-sama sekali. 1, 2, mula. Subhanallah. Maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Segala pujian hanya untukmu. Sekali. 1, 2, mula. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar. Allah yang maha besar, segala pujian hanya untukmu. Tuhanku yang maha esa, hamba-Mu ini selalu melupaimu. Ku harapkan keredaan-Mu agar menjadi hamba yang bersyukur. Subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar. Allah yang maha besar, segala pujian hanya untukmu. Baik, kita tutup dengan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa tuan-tuan hafal lagu ni, ya? Mari berselawat ke atas Nabi, berselawat ke atas Rasul. Mari berselawat ke atas Nabi, berselawat ke atas Rasul. Semua sekali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Engkau bagaikan matahari menerangi seluruh alam. Engkau bagaikan bulan purnama menerangi kegelapan malam. Engkau bagaikan bulan purnama menerangi kegelapan malam. Tuan-tuan, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda, ku diutus menyatu ummah, juga membawa akhlak mulia, contoh tauladan sebaik ummah, juga membawa akhlak mulia, contoh dan sebaik ummah. La sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rasulullah. Terima kasih kepada pihak penganjur, terima kasih pada tuan-tuan yang hadir. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah. Saya nak ajar satu doa seperti mana yang saya janjikan tadi, supaya tuan-tuan dipelihara oleh Allah. Ketika tuan-tuan sedang menjamu selera, tuan-tuan nak pergi mana-mana pun, tuan-tuan baca, dan peniaga-peniaga di sini juga boleh baca. Tuan-tuan ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Minha
khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Surah Toha ayat 55. Surah Toha ayat 55. Masuk aja kawasan macam ni, peniaga-peniaga buka aja, tutup aja kedai, insya-Allah baca doa ni, Allah Taala lindung kita insya-Allah. Surah Toha ayat 55. Sekian, saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.